Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan membentangkan laporan tentang pemerhatian saya tentang tingkah laku selama 5 hari semasa saya berada di SK Binjai Terengganu untuk memerhati tingkah laku murid-murid PPKI di situ. Okay, sebelum itu nama saya Muhammad Arif Hashim daripada kelas G2.2. Okay, secara ringkas saya akan menerangkan definisi tingkah laku. Okey, tingkah laku ni ialah satu perkara yang keseluruhannya merujuk pada tingkah laku manusia yang diperhati dan diukur atau dinilai. Okey, menurut MOOC 2011 menyatakan bahawa tingkah laku ni tingkah laku juga mempunyai tingkah laku bermasalah, iaitu dapat dibahagikan pada dua, iaitu positif dan negatif. Itu secara ringkaslah kenaan tingkah laku. Okey, saya akan menerangkan tentang hasil pemerhatian saya. Okey, di sini biodata murid yang saya perhatikan, iaitu nama iaitu Naufal, iaitu bukan nama sebenar, berumur 9 tahun, sekolah SK Binjai iaitu di program PPKI sekolah tersebut, dan kelas 5 aman. Kategori murid ini adalah autism dan ADHD. Okey, pemerhatian saya bermula untuk mendapatkan tingkah laku dominan. Untuk mendapatkan tingkah laku tersebut, tingkah laku dominan ini saya menggunakan senarai semak. Sebab saya menggunakan senarai semak ni sebab senarai semak ni mempunyai secara keseluruhan kemungkinan tingkah laku, senarai tingkah laku yang kemungkinan dilakukan oleh murid tersebut, dan saya cuma merhati dan tandakan yang mana tingkah laku yang dilakukan oleh murid tersebut. Okey, dan saya itu senarai semak ni lebih mudah digunakan lah, sebab dia keadaan yang tersusun dan lebih dia tidak memerlukan pengurusan untuk kepakaran untuk menggunakan senarai semak tersebut. Ini antara contoh senarai semak yang saya gunakan. Contohnya dia dapat inilah. Okey, daripada hasil pemerhatian saya, data yang saya dapat peroleh iaitu 5 tingkah laku yang dilakukan oleh murid tersebut dalam masa sejam, iaitu mengganggu rakan, mencederakan orang lain, mudah terganggu perhatian, lembab pergerakan, gerak ke tandas. Okey, selepas senarai semak digunakan, kita beralih untuk mendapatkan tingkah laku sasaran. Tingkah laku sasaran ni maksudnya daripada tingkah laku dominan yang saya telah senaraikan, iaitu 5 tersebut, kita beralih untuk mendapatkan daripada 5 tingkah laku tu yang mana untuk dijadikan sebagai tingkah laku sasaran. Saya menggunakan rekod kekerapan, iaitu rekod kekerapan ni dalam untuk menjumlah, untuk melihat jumlah yang paling tinggi. Maksudnya dalam waktu sejam 5 tingkah laku ni yang mana tingkah laku yang paling tinggi direkodkan. Maksudnya tingkah laku yang paling dikerapkan, paling kerap dilakukan oleh murid tersebut. Okey, ni contohlah. Contoh ni adalah rekod kekerapan saya. Maksudnya okey, mengganggu rakan sebanyak 10 kali, mencederakan rakan sekali, mudah terganggu perhatian 5 kali, lembab pergerakan 3 kali, gerak ke atas 7 kali. Dan ini graf kita dapat lihat mengganggu rakan merupakan yang paling tinggi dan telah dipilih dan untuk menjadi tingkah laku sasaran. Okey, kita masuk pula kepada pra-intervensi. Pra-intervensi ni untuk kita melihat lebih detail lagi tentang tingkah laku sasaran yang kita telah perolehi sebentar tadi, iaitu mengganggu rakan. Dua rekod telah digunakan, iaitu rekod anekdot dan persepelan masa. Okey, untuk rekod anekdot ni digunakan untuk membuat penulisan ringkas. Maksudnya apabila kita mendapat tingkah laku sasaran, kita untuk melihat pemerhatian kita, fokus kita hanya pada tingkah laku mengganggu rakan. Pemerhatian tersebut kita
apabila menggunakan rekod ini, kita hanya menulis secara ringkas, secara detail lah mengenai tingkah laku tersebut. Apa yang kita lihat, kita akan kita menulis di rekod tersebut secara ni lah, tepat, padat, dan boleh letakkan cadangan tersebut lah. Dan rekod ni dipilih sebab dia dia mempunyai ruang yang cukup untuk kita menulis pemerhatian kita dan tidak memerlukan kaedah yang khusus. Yang antara contoh lah apa pemerhatian saya lakukan pada kelas cikgu Najah, tingkah laku, kita lihat tingkah laku sasaran iaitu mengganggu rakan. Pemerhatian saya dapat perhatikan iaitu Naufal ni akan jadi lebih aktif selepas kelas waktu rehat. Maksudnya lepas dia rehat selama 45 minit, dia kembali ke kelas dan dirinya lebih bertenaga sebab mereka baru lepas makan. Dan Naufal, daripada perhatian juga, Naufal selalu mengganggu rakan di sebelah meja ni, maksudnya di sebelah dia lah. So Naufal mengganggu rakan dia semasa guru mengajar di hadapan. So contoh-contoh lah mengganggu rakan sebelah ni, contohnya macam dia menarik buku, mencubir, menolak kursi, membisik rakan, menunjukkan itulah ciri-ciri mengganggu rakan itu. So rakan di sebelahnya juga suka sama-sama mengganggu Naufal dan Naufal pun juga mengganggu dia. Lepas tu daripada perhatian saya yang itu je lah. Dan ulasan pada tersebut sebab berlakunya tingkah laku tersebut, iaitu yang saya dapat lihat, iaitu mungkin makanan yang diambil oleh Naufal iaitu makanan yang bermanis menyebabkan dia mendapat tenaga yang berlebihan selepas waktu rehat. So punca Naufal mengganggu rakannya semasa guru tengah mengajar di hadapan, mungkin disebabkan Naufal berasa bosan dan tidak tertarik dengan pengajaran yang dilakukan oleh guru di hadapan, dan menyebabkan dia mencari alternatif lain untuk menghilangkan bosan tersebut dengan mengganggu rakannya. Okey, ni antara ulasan saya. Juga terdapat cadangan ialah guru perlu menjalankan aktiviti yang lebih menarik atau memperbagaikan menggunakan BBM. Okey, kita beralih pula kepada rekod yang kedua, iaitu saya menggunakan rekod persempelan masa. Iaitu lebih mudah ni, fungsi saya menggunakan rekod ni ini ialah untuk saya melihat pola tingkah laku dalam masa sejam. Maksudnya kita nak lihat pola masa berlakunya tingkah laku tersebut. Dan saya telah menetapkan tempoh selama sejam, dan setiap sejam tu saya telah tetapkan sebanyak setiap sela masa tu sebanyak 10 minit. Ini contoh rekod ni selama sejam. Setiap sela ni iaitu 10 minit. Maksudnya setiap 10 minit ni, jika Naufal melakukan tingkah laku mengganggu rakan, saya akan tandakan tambah. Dan jika dia tidak melakukan tingkah laku tersebut dalam masa 10 minit, saya akan tolakkan dan saya akan tandakan tolak. Dan jika berdasarkan data yang kita perolehi, yang saya perolehi menunjukkan pola tingkah laku sasaran ini menunjukkan pada awal kelas dia tidak menunjukkan tingkah laku tersebut, tapi di akhir kelas sebanyak 40 minit, maksudnya 4 sela daripada 7, 8, 9, 10 menunjukkan dia melakukan secara berterusan tingkah laku tersebut. Maksudnya tingkah laku tersebut tidak menunjukkan pada awal waktu kelas, tetapi menunjukkan pada akhir waktu kelas. Itu pola tersebut. Okey, kita masuk pula pada cadangan intervensi. Maksudnya cara macam mana guru atau pihak sekolah untuk mengurak ataupun menghilangkan tingkah laku tersebut lah.
Okey, apa yang saya cadangkan ialah sistem ekonomi token. Okey, apa yang kita boleh faham sistem ekonomi token ni ialah iaitu dia juga boleh dikenali sebagai program token ekonomi, iaitu berasaskan sistem kewangan. Iaitu sistem kewangan, iaitu macam contohnya ada nilai dan ada juga pertukaran dia lah. Ini token ni macam ibaratkan wang, kita boleh tukar kepada barang. Itulah contoh dia punya konsep dia. Okey. Okey, token yang kita apabila melakukan sistem token ni, token yang diterima ni mestilah punya nilai. Maksudnya nilai ekonomi lah. Maksudnya benda yang berharga kepada murid, iaitu dengan dan ditukarkan. Maksudnya daripada token tu dia nak tukarkan kepada benda atau aktiviti yang disukai oleh murid. Barulah murid akan bersemangat untuk dapatkan token tersebut. Okey. Cara pelaksanaan sistem ekonomi token. Maksudnya guru lah yang perlu melaksanakan sistem ekonomi token ni. Okey, satu, guru ni berdasarkan cadangan saya lah untuk memudahkan sistem ekonomi token ni dijalankan. Okey, guru menyediakan satu bekas seperti tin kosong atau botol plastik yang telah dihiaskan cantik dan diletakkan di atas meja setiap murid. Maksudnya tin yang telah dihiaskan diletakkan atas meja, dan apabila murid mendapatkan token, dia terus meletakkan di dalam bekas tersebut. Maksudnya token tu takkan hilang. Lepas tu dia akan memberi semangat lagi kepada murid tersebut, sebab bila selalu lihat token, bila tengok tin dia kosong, dia akan lagi semangat untuk menambahkan token dalam tin tersebut. Okey. Itu yang kedua pula, guru menjalankan aktiviti di dalam kelas. Maksudnya aktiviti pelbagai lah, macam soalan. Ni satu kaedah lah macam mana kita nak mengawal kelas ni. Kalau aku kelas, maksudnya apabila adanya token tersebut, murid akan lebih fokus terhadap kelas tersebut. Contohnya bila guru mengajukan soalan, siapa dapat jawab soalan, guru akan memberikan token tersebut. Maksudnya murid akan berebut-rebut untuk menjawab soalan tersebut sebab nak mendapatkan token tersebut. So murid akan lebih fokus lah, sebab dia nakkan token, mestilah dia kena fokus dengan apa yang diajar oleh guru. So yang ketiga, guru memberikan token kepada murid yang dapat soalan. Maksudnya guru boleh menyediakan pelbagai token. Contohnya token, dia ada dua token mendapatkan ganjaran, ataupun token yang mendapatkan ganjaran aktiviti, melibatkan aktiviti. Contohnya macam apabila dia dapat menjawab soalan sebanyak 5 kali, selepas kelas dia boleh bermain tablet atau bermain komputer. Macam itulah contoh. Seterusnya, yang langkah keempat, murid mengumpul dan mengira token pada masa akhir kelas. Maksudnya habis sahaja kelas tersebut, guru boleh mengarahkan murid untuk mengira. Contohnya kalau murid itu dapat 5, okey, ganjarannya seperti ini. Kalau muridnya dapat hanya 1, okey, ganjarannya seperti hanya untuk 1 token. Itu aktiviti. Kalau untuk aktiviti pula, murid perlulah dapat contohnya minimum dapat 5 token untuk mendapatkan aktiviti tersebut, untuk boleh melakukan aktiviti tersebut. Dan untuk yang kelima, guru membuka kaunter penembusan token tersebut, murid akan mendapatkan ganjaran juga punya token. Yang last sekali, guru perlu melihatlah jumlah token yang diperoleh pada murid untuk memberikan ganjaran. So itu saja cara pelaksanaan token yang diharapkan dapat mengurangkan tingkah laku sasaran, iaitu mengganggu rakan kelas. Okey, ada apa-apa soalan? Saya ada satu soalan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, selain daripada sistem ekonomi token ini, ada tak intervensi lain yang kita boleh bantu murid ini? Okey, baiklah. Berdasarkan soalan yang diberikan, macam okey, kalau kita lihat sebelum ni, tingkah laku sasaran kita ialah mengganggu rakan kelas, dan sebab lakunya tingkah laku tersebut, murid bosan dengan pengajaran, iaitu PDPC guru yang dijalankan oleh guru. Maksudnya intervensi yang sesuai untuk mengurangkan tingkah laku tersebut, selain sistem token, ialah
menyediakan BBM, maksudnya bahan bantu mengajar yang lebih menarik. Kira murid akan lebih tertarik jika bahan bantu mengajar yang digunakan yang menarik, yang tidak pernah digunakan. Maksudnya murid akan lebih fokus lah jika guru menggunakan BBM tersebut. Sebab BBM ni BBM ini adalah dilakukan, dicipta adalah untuk membantu murid lebih faham apa yang diajar oleh guru, dan dia juga lebih menarik sebab kaedah perbuatannya, bentuk BBM tersebut lebih ceria, lebih menarik, lebih cantik daripada hanya guru menulis di perkataan hanya di papan putih. Itu penggunaan BBM lebih menarik perhatian murid lah. Itu dapat mengurangkan tingkah laku sasaran, iaitu mengganggu rakan kelas. Okey, ada apa lagi soalan? Okey, itu saja. Okey, terima kasih.